Terima kasih memilih Buletin Pagi 14 Julai. Saya Nik Munira Nik Hassan. Tajuk utama hari ini. Semakan Dasar Keselamatan Negara ambil kira ancaman COVID-19. Umat Islam diseru tidak tangguh dapatkan suntikan vaksin COVID-19. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dasar Keselamatan Negara DKN yang diwujudkan pada 2017 telah disemak semula bagi memastikan segala strategi dasar tersebut sejajar dengan ancaman semasa. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, DKN versi 2021-2025 telah mengambil kira ancaman COVID-19 dan strategi untuk menanganinya. Majlis Keselamatan Negara MKN turut memperkenalkan pendekatan baru merangkumi konsep keselamatan menyeluruh. Beliau berkata demikian dalam rakaman ucapan sempena sambutan Jubli Emas MKN secara maya semalam. MKN yang ditubuhkan pada 7 Julai 1971 susulan peristiwa 13 Mei 1969 telah merekodkan pelbagai pencapaian dalam tempoh 50 tahun penubuhannya. Agensi itu memainkan peranan menerajui pengurusan keselamatan di setiap peringkat persekutuan dan negeri bagi memelihara hak kedaulatan serta keutuhan wilayah, seterusnya mempertahan kepentingan negara di daratan, maritim, ruang udara dan angkasa serta alam saiber. Dalam perkembangan lain, Pelan Induk Bandar Rendah Karbon Negara yang dilancarkan akan menjadi panduan lengkap kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan PBT dalam membangunkan bandar rendah karbon di kawasan masing-masing. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, dengan menjadikan bandar di negara ini sebagai bandar rendah karbon, ia sekaligus membangunkan ekonomi hijau tempatan. Melalui ucapannya yang dibacakan Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man ketika perasmian Persidangan Bandar Rendah Karbon Malaysia secara maya, dengan ekonomi hijau, lebih banyak peluang pekerjaan dapat diwujudkan selain dapat menarik minat pelaburan domestik mahupun antarabangsa. Proses peralihan dan transformasi bandar rendah karbon bakal memberi impak yang positif kepada kita semua dalam mengurangkan kesan perubahan iklim. Menyedari bahawa PBT di peringkat negeri dan perbandaran memerlukan sokongan padu di peringkat persekutuan dalam menjayakan agenda bandar rendah karbon. Pelbagai usaha dilaksanakan sejak 2011 melalui pelaksanaan Rangka Kerja Bandar Rendah Karbon LCCF untuk memberi sokongan kepada PBT di peringkat negeri dan perbandaran dalam menjayakan agenda bandar rendah karbon. Antara sektor yang akan mendapat manfaat daripada usaha ini adalah sektor tenaga lestari, sektor mobiliti rendah karbon, sektor pengurusan sisa dan kitara semula serta sektor kecekapan air. Analisis Global Commission on the Economy and Climate juga menunjukkan langkah bandar rendah karbon mewakili peluang ekonomi berjumlah 16.6 trilion US dollar di seluruh dunia berdasarkan kepada penjimatan tenaga yang boleh diperoleh daripada pelaburan rendah karbon. Umat Islam di negara ini diseru tidak bertangguh bagi mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 selepas kerajaan Arab Saudi mengiktiraf vaksin Sinovac bagi tujuan masuk ke negara itu untuk mengerjakan haji dan umrah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Zulkifli Mohamed Al-Bakri berkata, pengumuman itu memberi ruang yang lebih luas untuk menerima vaksin sedia ada di negara ini. Dengan kenyataan yang dikemukakan oleh Kerajaan Arab Saudi, saya merasakan bahawa tidak ada lagi masalah untuk kita mengambil Sinovac bagi menyekat alasan untuk ke Mekah, kerana Sinovac juga telah diizinkan untuk kita pergi ke Mekah. Beliau turut menzahirkan penghargaan kepada Arab Saudi atas perkembangan terbaru itu. Pihaknya akan mengemaskini sebarang peraturan terbaru oleh kerajaan negara itu berkaitan dengan ibadah haji dan umrah,
Terdahulu Datuk Zulkifli menyampaikan sumbangan baku makanan musaadah 3.0 oleh Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim di Baganserai, Perak. Kes baru COVID-19 dijangka berkurangan di Lembah Kelang jika 40% populasinya telah menerima vaksin. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berharap kadar vaksinasi ditingkatkan segera. Apatah lagi Malaysia kini berada dalam tempoh kritikal susulan kes jangkitan meningkat ke 5 angka. For example, I can just quote in UK, in January they have one death in every 50 people. Then when they started the vaccination, one death in every 1,000. So you see, in terms of the decrease of death as well as admission to the hospital. So the vaccination now, it is to decrease the admission to the hospital and to ICU. So this is very important so that we can actually live side by side with the virus. Mengulas lanjut, vaksinasi turut berkesan dalam mengurangkan risiko jangkitan kepada individu lain sehingga 50%. Selangor merekodkan 5,623 kes baru semalam, manakala 1,521 kes di Kuala Lumpur. Dalam pada itu, tiada bukti kukuh mengenai keberkesanan campuran vaksin COVID-19 setakat ini. Bahagian Regulatori Farmasi Negara NPRA juga tidak menerima sebarang data atau bukti yang menunjukkan keberkesanan campuran vaksin itu untuk diluluskan. Syarikat-syarikat sama ada AstraZeneca ataupun syarikat Pfizer tak hantar pun data-data tersebut ke NPRA. Jadi kita masih memerhatikan keadaan ini dan kita kaji kalau ada keperluan untuk kita laksanakan. Tapi setakat ni kita rasa tak ada keperluan lagi. Terutamanya kalau kita campurkan vaksin barat dengan timur, iaitu vaksin daripada contohnya AstraZeneca, Pfizer dengan Sinovac, kita tak ada bukti langsung mengatakan dia berjaya ataupun tidak. Jadi kita berdasarkan pada bukti-bukti yang kukuh. Kalau tak ada bukti, kita tak boleh mensyorkan campuran tersebut. Jadi inilah keadaan yang sebenarnya. Kalau kita kena pastikan vaksin itu selamat, apa kesan vaksin tersebut, kesan samping. Ketua Saintis Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO Dr. Sumya Swaminathan sebelum ini dilaporkan memberi amaran mengenai campuran dan padanan dua jenis vaksin COVID-19 yang berlainan bagi dos pertama dan kedua. Tindakan itu disifatkan sebagai trend berbahaya dan menegaskan tidak mempunyai data mencukupi berhubung kesan proses tersebut. Jabatan Kesihatan Negeri Selangor kesal apabila sebahagian petugas di Pusat Pemberian Vaksin PPV Ideal Convention Centre IDCC Shah Alam tidak divaksinasi lagi sedangkan mereka telah memulakan tugasan. Pengarahnya Datuk Dr. Syahri Ngadiman menegaskan syarat pertama sebelum bertugas di PPV adalah menerima suntikan vaksin lengkap. Kita khawatir sekiranya mereka tidak diberikan vaksin dan mereka dijangkiti, khususnya di kalangan volunteer yang muda, tidak membawa sebarang tanda-tanda penyakit dan ianya mungkin membawa penyakit pada mereka. Namun, semasa dalam pemberian vaksin di PPV di IDCC berkenaan, kalau kita lihat mereka bergerak antara satu sama lain, mereka sentiasa dipastikan berada dalam jarak yang sesuai, semua memakai mask dan sebagainya, dan kita consider mereka adalah bukan kontak rapat. Pada masa sama, beliau berharap masyarakat tidak berasa gusar berhubung perkara itu, namun mereka perlu tampil ke hadapan jika mengalami sebarang gejala setelah hadir ke PPV IDCC sebelum ini. PPV terbabit ditutup semalam berikutan 204 daripada 453 petugasnya disahkan positif COVID-19. 3 lokaliti di 2 negeri akan dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD berkuat kuasa esok sehingga 28 Julai depan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, negeri terbabit ialah Sabah dan Pahang. Lokasi berkenaan ialah projek perumahan rakyat PPR Lintas Sibuga Sandakan serta Kampung Telaga dan Kampung Pituru Pita Sabah.
turut dikenakan perintah sama kawasan Felda Jengkelapan Jerantut Pahang. Sementara itu, 416 individu ditahan atas kesalahan ingkar SOP. Daripada jumlah itu, seramai 372 individu di kompaun manakala 44 lagi direman. Antara 3 kesalahan tertinggi direkodkan ialah rentas negeri atau daerah tanpa kebenaran, makan dan minum di premis 97 kes, gagal mendaftar masuk premis 74 kes serta lain-lain kesalahan 64 kes. Menerusi Ob Benteng, pihak berkuasa telah menahan 47 orang pendatang asing tanpa izin parti dan merampas 4 buah kenderaan darat. Permohonan air citra yang dibuka sejak kemarin terus mendapat sambutan baik pencarum kumpulan wang simpanan pekerja KWSP. Mereka menyifatkan ia sebagai talian hayat terutama bagi golongan yang terkesan untuk meneruskan kelangsungan hidup. Air citra membolehkan pencarum yang layak membuat pengeluaran maksimum RM5,000 tertakluk kepada baki akaun 1 dan 2. Jumlah pengeluaran itu dibayar sehingga 5 kali bayaran sebanyak RM1,000 sebulan bermula Ogos ini. Pada pendapat saya, dia memang baguslah untuk tolong rakyat-rakyat biasa macam kita orang ni yang untuk meneruskan kehidupan lagi. So untuk beli keperluan asas, barang baby. Lepas tu, ialah meneruskan kehidupan dengan perhilang pekerjaan apa semua kan. So terima kasihlah pasal kerajaan kerana memahami rakyat. Bagi saya baguslah untuk yang dah hilang pekerjaan, itu untuk meneruskan kelangsungan hidup mereka lah. Memang tak boleh nak bayar semua, tapi sekurang-kurangnya diorang ada duit untuk meneruskan lah kehidupan diorang anak beranak kan. Kalau kerajaan bagi RM5,000 tu dapatlah saya membayar hutang mana yang terkesan lah kan. Gunanya untuklah untuk kita bayar bil api, bil air, untuk anak-anak kan. Pengeluaran air citra diperkenalkan selaras dengan pengumuman pakej perlindungan rakyat dan pemulihan ekonomi pemulih oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin pada 28 Jun lepas. Program Prihatin Kasih yang juga bantuan tanpa tunai RM100 selama 3 bulan telah memberi manfaat kepada 110,284 penerima yang dikategorikan golongan miskin bandar. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Rina Muhammad Harun berkata, program pembelian tanpa tunai akan terus diperluaskan kerana terbukti memudahkan orang ramai. Prihatin Kasih melibatkan bantuan bulanan tanpa tunai sebanyak RM100 setiap bulan selama 3 bulan. Penerima boleh membuat pembelian bagi barangan makanan asas. Antaranya makanan dalam tin, susu bayi, beras, minyak masak, telur dan sebagainya berdasarkan pilihan isi rumah. Yang memudahkan dia boleh bawa IC saja. Dia bawa IC dan mereka boleh membeli barang tersebut. Jadi tak perlu bawa cash. So this is cashless method, dan juga ini salah satu cara kita nak pergi ke arah digitalisation lah untuk membantu. Beliau terdahulu menyantuni 4 penerima bantuan Prihatin Kasih di Ibu Negara. Penerima bantuan ujarnya boleh membuat pembelian yang perlu sebagai tambahan kepada bantuan pemberian bakul makanan. Rasa kita terkeluar duit, hari ini tak payah keluar duit. Pakai IC, senanglah kita beli barang. Dia scan ke dia scan. Kita punya barang semua dia scan, ambil IC, terus bagi barang. Terima kasih banyak-banyaklah tentang pemberian dia hari ini. Kami pun dia senanglah keluarga. Ramai juga orang macam kami ni yang macam ni. Maknanya mendapat bantuan ni, alhamdulillah lah, syukur. Kalau yang lain dapat sama-sama rasa lah. Bagi yang belum memohon, bantuan boleh dilayari menerusi laman tertera atau menghubungi talian kasih. Penerima Prihatin Kasih yang layak akan menerima SMS dari MyKasih bagi mengesahkan permohonan mereka. Selain pelbagai bantuan yang disalurkan kerajaan menerusi insentif yang diperkenalkan, pelbagai pihak termasuk badan bukan kerajaan dan NGO turut serta. Di Perlis, golongan yang kehilangan pekerjaan dan bergaji hari antara yang dibantu menerusi sumbangan terkumpul. Bantuan baku makanan bernilai RM50 ini mula digerakkan kepada golongan sasar sejak Jun lalu. Lebih 130 penerima terdiri daripada golongan belia dan warga emas telah dibantu setakat ini.
Pegawai Kemajuan Perkampungan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT Negeri Perlis, Stephanie Tan berkata, beliau secara peribadi mengumpulkan dana dan menggerakkan inisiatif itu untuk membantu golongan sasar. MCO kan, so ada orang dia tak ada dalam list yang B40, tapi dalam MCO ni dia tak kerja, so dia kira hari, so mesti dia tak ada income. So kadang anak banyak, so anak banyak nak makan, nak apa, spend mesti lebih lah. So kami bagi fokus untuk orang yang macam ni lah. Rata-rata penerima adalah mereka yang bergaji hari dan mengakui terjejas selain pernah terputus bekalan makanan. Okay, terima kasih banyak. Ya. Sebab membantu ke? Ya. Sekarang masa MCO kita tak ada kerja. Ini yang kita bantukan kita lah. Ya, terima kasih banyak lah. Duduk kan tu tak pernah. Orang akan hasil upah itu mereka bagi saya kad duduk sikit mana tu. Kerjaan tak ada, nak masuk hutan dah. Tidak ada cagi RM2,000 tak boleh salah. Dah bagi bantu ni hak ni boleh makan. Program disempurnakan di Dewan Orang Ramai di Pauh, Arau. Seramai 229 gelandangan di Johor Bahru akan menjalani padanan pekerjaan sebelum proses temuduga 26 Julai ini. Usaha itu dilakukan hasil kerjasama Kerajaan Negeri Johor bersama beberapa agensi termasuk Pertubuhan Keselamatan Sosial Pekiso dan Persatuan Bulan Sabit Merah PBSM. Setiap gelandangan akan dikenal pasti tahap kesihatan, umur dan kemahiran untuk disesuaikan dengan keperluan majikan. Program temuduga khas gelandangan 1.0 dijangka diadakan 26 Julai ini di Anjung Singgah, Yayasan Kebajikan Negara Jalan Kolam Air, Johor Bahru. Usaha itu disambut baik terutamanya dalam situasi semasa yang mencabar sehingga menyukarkan mereka mendapat pekerjaan. Datangi Pekiso dengan JKM bantu bagi pihak gelandangan ni bagi satu peluang kita untuk mencari kerja kan. Dah lama kita tak dapat kerja kan. Mula menjadi gelandangan juga? Tahun lepas. Diberhentikan kerja tu macam mana? Saya diberhentikan kerja. Sebelum ni bekerja sebagai apa? Saya sebelum ni bekerja dekat Gelang Bata. Pernah bekerja kat Singapura. Itu memang baguslah kalau dia bagi yang sesuai kat kita kerja. Kita terima kasih banyakkan di sini kerja. You gelandangan sudah berapa lama? Baru saja. Baru berapa lama? Dalam sebulan. Dalam sebulan. Ya. Sebelum ni bekerja ke atau diberhentikan? Bekerja. Diberhentikan kerja. Diberhentikan kerja. Sebab saya tukang masak. Mak baik sebab dia orang ada macam bantu-bantu lah untuk homeless semua dekat sini apa. So saya rasa itu platform paling baik lah. Okey, dah jadi gelandangan berapa lama? Dalam 6 bulan lah. Sebelum ni bekerja sebagai apa? Saya maintenance dekat Singapura. So apa ni berhenti kerja lah? Berhenti kerja pasal pandemik ni COVID. Mereka yang menepati kriteria akan ditawarkan jawatan berkemahiran rendah atau bersesuaian seperti operator pengeluaran, perkhidmatan sektor pembersihan dan peruncitan. Perjanjian pelarasan pinjaman peneroka secara bersyarat antara Felda dan peneroka adalah bersifat adil kepada kedua-dua pihak. Felda bersetuju menghapuskan sebahagian hutang peneroka setakat 31 Disember 2019 berdasarkan beberapa syarat. Felda menjelaskan penghapusan itu adalah dengan syarat peneroka perlu menghantar hasil kebun sepenuhnya atau menyerahkan pengurusan kebun kepada pihaknya. Peneroka bagaimanapun masih dibenarkan mengurus kebun mereka sendiri. Selain itu, peneroka juga perlu membayar ansuran bulanan pinjaman sepenuhnya setiap bulan dan melaksanakan pengurusan kebun mengikut kaedah, piawaian, SOP dan amalan pertanian baik ditetapkan Felda. Objektif utama inisiatif Perjanjian Pelarasan Pinjaman Peneroka itu bertujuan menerapkan kebersamaan antara Felda dan peneroka melalui satu sistem pengurusan ladang yang lestari. Ia secara langsung akan memberi manfaat kepada warga peneroka, terutama daripada segi pendapatan.
Kenyataan itu menjelaskan isu surat perjanjian pelarasan pinjaman peneroka secara bersyarat yang tular baru-baru ini. Polis daerah Nilai mengesahkan kehadiran sepasukan polis ke sebuah kediaman di Georgetown, Pulau Pinang pada jam 11 malam Isnin lalu bertujuan untuk mengesan seorang lelaki bagi membantu siasatan kes penipuan. Ketua Polis Daerah Nilai, Superintendent Muhammad Fazli Abdul Rahman berkata, siasatan dikendalikan bahagian siasatan jenayah komersial IPD Nilai dibantu polis dari Balai Polis Datuk Keramat Pulau Pinang. Superintendent Muhammad Fazli membuat penjelasan itu susulan 2 video tular di Facebook yang mendakwa polis palsu datang untuk pemeriksaan rumah. Beliau menerusi satu kenyataan media memaklumkan kehadiran polis hasil maklumat Op Pelikan bagi siasatan kes di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Ujarnya pasukan pemeriksaan telah memperkenalkan diri dengan menunjukkan kad kuasa kepada penghuni rumah. Hasil pemeriksaan polis mendapati suspek lelaki tiada di rumah dan tiada sebarang tangkapan serta rampasan dibuat. Menurut Superintendent Muhammad Fazli, tindakan polis berlandaskan peruntukan undang-undang dan peraturan yang ditetapkan. Justru orang ramai dinasihat tidak mensensasikan fakta isu itu dan bekerjasama dengan polis dalam menguatkuasakan undang-undang. Bertemu kembali. Angka maut akibat runtuhan sebuah hotel di timur China meningkat kepada 8 mangsa berbanding seorang sebelum ini. Menurut pihak berkuasa, kejadian berpunca akibat pelaksanaan kerja ubah suai yang tidak mendapat kebenaran daripada pihak berkuasa tempatan. Kejadian berlaku di bandar pelancongan Suzhou dan mengakibatkan 9 lagi hilang. Menurut laman web pelancongan, Hotel CG Kaiwan dibuka pada 2018 dan mempunyai 54 buah bilik. Kes runtuhan bangunan dan kemalangan bukan sesuatu yang luar biasa di negara itu, memandangkan kebaikan pembinaan tidak menepati piawaian ditetapkan selain wujud amalan rasuah. Bangladesh akan menarik sekatan pergerakan atau perintah berkurung sempena sambutan Hari Keagamaan kedua terbesar di negara itu, meskipun kadar jangkitan baru COVID-19 merekodkan peningkatan mendadak. Kesemua sekatan akan dilonggarkan bermula Khamis ini sehingga sambutan Aidiladha berakhir. Dengan pemansuhan itu, ia akan menormalkan aktiviti ekonomi menjelang hari perayaan. Setiap kali sambutan Aidiladha, puluhan juta orang lazimnya akan pulang ke kampung untuk beraya bersama keluarga. Bangladesh mula menguatkuasakan sekatan pergerakan awal bulan ini, ekoran trend jangkitan baru dan kematian yang menunjukkan peningkatan. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Jaga diri dan sentiasa patuh pada SOP. Sekian Bulletin Pagi. Selamat dan Assalamualaikum.